السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih meneruskan kehidupan kita. Pada hari ini kita buka mata kita, alhamdulillah Allah beri lagi nikmat hidup kepada kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kita gunakan nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita hidup di atas dunia ini dengan jalan mentaatinya dan bertakwa kepadanya, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan berkongsi sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan kepada para sahabat berkenaan tentang seorang lelaki di hari akhirat. Hadis ini telah disampaikan oleh Abu Abdurrahman Al-Ma'firi dan Al-Hubuli. Dia dengar Abdullah bin Amr bin Al-As pernah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan seorang lelaki daripada umatku di depan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Allah Ta'ala nak selamatkan manusia pada hari kiamat. Kata Nabi, Allah bawa satu orang lelaki daripada kalangan umat Nabi Muhammad sendiri pada hari kiamat itu. Fayanshuru alaihi 99 sijillan kullu sijilin mithlu maddil basar. Bila Allah Subhanahu wa taala bawa satu orang lelaki pada hari kiamat daripada kalangan umat Nabi, maka dibentangkan bagi dirinya 99 buku catatan amalan. Apa yang dia buat atas dunia, apa yang dia cakap, semua itu dicatat oleh malaikat. Jumlah semua catatan kitab amalan yang dia buat atas dunia ni ada 99 buah. Setiap satu buah buku catatan amalan itu kalau dibentangkan seumpama jauh mata memandang untuk satu jilid. Kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Ni ada 99 jilid ni. Thumma yaqul atunkiru min hadha shay'a azalamaka katabatil hafizun fayaqul la ya rabbi fayaqul afalaka udhrun fayaqul la ya rabbi fayaqul bala inna laka 'indana hasanah fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Bila sudah dibawakan 99 buku catatan amal yang setiap satu jilid buku catatan amalnya sejauh mata memandang, kemudian Allah tanya kepada dia, adakah kamu tak mengingkari terhadap ini semua? Atau mungkin kamu dizalimi oleh penulis kitab ini, iaitu malaikat yang tulis segala amalan dia? Allah tanya, kamu nak bangkang tak?
ada apa-apa yang dalam kitab yang ditulis oleh malaikat yang aku utus yang untuk mengawasi kamu ni, dia tulis segala kehidupan kamu daripada A sampai Z. Adakah kamu nak bangkang apa yang dia tulis ni? Allah bagi peluang. Kod-kod ada tersilap tulis ke, ada terkurang, ada terlebih ke, adakah nak bangkang? Kata lelaki-lelaki ni, tidak wahai Tuhan. Tak ada apa nak bangkang, semua perfect. Setiap saat, setiap minit, setiap patah perkataan ditulis oleh malaikat tu, tak ada sikit pun tambah, tak ada sikit pun kurang. Semua dia mengaku dia pernah buat benda tu, dia pernah cakap benda tu. Kemudian ditanya lagi kepada dia, ada tak kamu nak kata sesuatu untuk bela diri kamu? Okey, kalau betul apa yang dicatat oleh malaikat ni, ada tak kamu nak defend diri kamu ni? Ada alasan apa-apa tak yang kamu buat benda ni? Kalau kamu buat satu dosa, apa alasan kamu? Kamu nak defend diri kamu ni? Ada tak yang kamu nak cakap sesuatu untuk bela diri kamu? Ditanya Allah. Allah tanya kepada dia, maka dia jawab, tak ada wahai Tuhan. Tak ada nak defend diri. Kemudian Allah berfirman, bahkan di sisi kami, kamu ada satu kebaikan. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Allah kata, di sisi Allah, selain daripada apa yang kamu buat atas dunia ni, pada sisi Allah ni ada satu kebaikan yang cukup besar. Allah kata, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maknanya kamu akan dihitung, walaupun amalan kamu yang kamu buat sekecil-kecilnya, kamu tidak akan dizalimi. Allah akan ambil kira apapun kebaikan yang kamu buat, walaupun kecil macam mana pun. Fatakhruju bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul uhdur waznak. Fayaqul ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi as-sijillat. Faqala innaka la tuzlam. Qala fatud'u as-sijillatu fi kaffatin wal bitaqah fil kaffah. Fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqah fala yathqulu ma'a ismillahi shay'. Bila Allah Subhanahu wa taala kata, kamu ada satu kebaikan di sisi Allah, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maksudnya kebaikan kamu itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kamu. Maka kemudiannya dikeluarkan sekeping ataupun sepotong lembaran yang tertulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allah berfirman, bawa mai catatan amal, bawa mai timbangan catatan amal. Penimbang nak timbang catatan amal. Bayangkan 99 jilid kitab catatan amal yang ditulis oleh malaikat tu buruk belaka. Yang setiap satu kalau dibentang sejauh mata memandang. Satu lagi kebaikan dia apa dia? Dia pernah mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sekeping je. Allah suruh nak timbang. Allah suruh bawa mai timbang. Nak timbang sekeping yang tulis kalimah syahadah tu dengan 99 jilid buah kitab yang tertulis amalan dia yang buruk. Kalau ikut logik kita ni, kalahlah sekeping kad saja. Buku punya tebal ni 99 buah pula. Lalu begitulah yang difikirkan oleh lelaki tadi. Lelaki tadi kata apa? Ya Allah, apa guna potongan
yang tertulis kalimah syahadah ni, kalau nak dibandingkan dengan buku catatan-catatan amalan aku ni, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Maknanya Allah nak timbang juga walaupun kamu nampak kecil benda tu. Dan kata Nabi SAW lagi, sambung daripada hadis itu, diletakkan buku-buku catatan amalan itu di dalam suatu bekas. Dia mai penimbang, penimbang tu ada dua belah, kiri kanan. Macam kita duk tengok hari ni dacing lah, dacing. Ada kiri kanan. Sebelah tu diletakkan buku-buku catatan amalan di dalam satu bekas. Yang sebelah lagi diletakkan potongan yang tertulis kalimah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata berat lagi potongan yang tertulis kalimah syahadah itu, berat pahala dia. Maka tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah selain apapun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Al-Iman 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab siapa yang mati dan dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis yang Nabi ceritakan kepada kita berkenaan tentang hari kiamat nanti? Pertama sekali, hadis ini nak jelaskan bahawa betapa akidah yang benar, akidah Islam yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala itu mampu menyelamatkan seseorang daripada api neraka di akhirat nanti. Akidah tauhid yang sebenar telah menyelamatkan lelaki tersebut walaupun amal solehnya tak cukup piawai untuk dia masuk ke dalam syurga. Tetapi kena ingat, perkara ni bukan berlaku kepada semua orang. Dan kita pun tak tahu berlaku kepada siapa. Disebut dalam hadis seorang lelaki, kita tak tahu berlaku kepada siapa. Maknanya apa? Jangan kita rasa cukup dengan kita ucap kalimah syahadah, lepas tu jangan pilah nak buat apa pun, sebab kalimah syahadah ni besar pahala, confirm masuk syurga. Setengah orang dia anggap macam tu, maka dia pun dengan nakalnya dia tak buat amalan, bahkan dia buat amal buruk. Kenapa ni? Masuk Islam tapi duk main nombor ekor. Masuk Islam tapi pakaian macam orang tak ada agama. Dia kata tak apa, janji kita ucap kalimah syahadah ya. Akhirnya dia berterusan melakukan dosa, sehingga kan dia akhirnya dihitung dosanya yang cukup banyak. Kerana syahadah ini, kalimah yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ada tuntutan-tuntutan dia. Ada yang perlu kita laksanakan dia. Dia bukan sekadar ucapan di lidah semata-mata, bahkan dia kena dibenarkan dalam hati dia. Bukan sekadar dibenarkan di dalam hati dia, bahkan diamalkan dengan anggotanya. Apa bukti dia mengucapkan syahadah? Tengok amalan dia macam mana. Macam seorang tentera katakan, bila dia mengucapkan ikrar dia, sanggup dia memikul amanah sebagai seorang tentera, sanggup dia untuk berkorban nyawa, harta, masa demi agama, bangsa, negara. Lepas dia ikrar tu, adakah dia pergi tidur? Adakah dia pergi berjoli?
Adakah dia pergi buat suka hati dia? Tak kan? Dia menjalani latihan. Kalau dipanggil untuk berperang, dia turun berperang. Dia melaksanakan apa yang diikrarkan. Begitu juga dengan kalimah syahadah ni. Dia ikrar bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maka apa buktinya? Dan dia berikrar juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Jadi apa buktinya? Apa yang Nabi sampaikan tu dia tak buat pun, maka tidak ada bukti. Dia hanya mengucapkan dengan lidah, dia mungkin membenarkan dengan hati dia tetapi tidak dilaksanakan dengan anggota dia. Maka syahadah dia ni tak sempurna. Yang kedua, malaikat pencatat amal akan mencatat segala-gala berkenaan tentang seseorang sejak dia hidup sampai dia mati. Bila Allah cipta kita, Allah sudah jadikan malaikat yang berada di kiri kanan kita, tidak terlepas pandang sesaat sekalipun. Di mana sahaja kita pergi, dia akan ikut. Apa sahaja yang kita cakap, dia akan catat. Sebab itu semakin banyak kita cakap, semakin banyak catatan yang ditulis oleh malaikat, maka semakin banyak kita nak menjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau ucapan-ucapan kita itu berbaur fitnah, berbaur mengaibkan orang dan sebagainya, semua itu dicatat. Dan hari ini termasuklah dengan jari jemari kita, apa yang kita tulis, apa yang kita komen di dalam media sosial, semua itu sebiji dicatat oleh malaikat di dalam kitab catatan amal kita. Maka kita kena ingat bahawa apa yang kita perbuatkan, apa yang kita cakapkan, itu semua akan ditanya kenapa kita buat begitu. Walaupun hanya sekadar senyuman, kita senyum, okey, dicatat oleh malaikat, dia senyum sekian-sekian hari, sekian-sekian ketika. Allah tahu. Allah akan tanya, kamu senyum sebab apa? Sebab senyum ni pun banyak passion juga. Ada senyum mesra, ada senyum sinis, senyum perli. Maka senyum kita itu pun akan ditanya. Apatah lagi perlakuan-perlakuan kita yang lain. Kaki kita melangkah pergi satu tempat, apa tujuan kita pergi situ? Bukan mudah untuk kita nak menjawab. Sebab itu dalam hadis tadi, laki-laki tadi kata, bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tak apa-apa yang kamu nak bela diri kamu? Laki-laki tadi kata tak ada. Semua yang dicatat oleh malaikat itu betul dah, lengkap dah. Nak bela macam mana? Tak mampu nak bela diri. Sebab komplit apa yang dicatat oleh malaikat. Baik. Dan apa yang dicatat oleh malaikat itu akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dibentangkan di depan seluruh manusia di padang mahsyar kelak. Akan dibentangkan di seluruh hadapan manusia. Cumanya dalam hadis yang lain ada disebutkan macam mana Allah perlakukan, Allah bentangkan amalan seorang Muslim, seorang yang beriman dengan yang tidak beriman. Bagi orang yang beriman, Allah Ta'ala jadikan hijab. Tetapi orang yang tidak beriman, tiada hijab. Yang dikatakan hijab ni apa? Bila Allah bentangkan amalan dia, Allah Subhanahu wa taala akan berdialog dengan
hamba dia tadi. Tetapi dialog antara Allah dengan hamba dia yang mukmin tadi ni tidak didengari. Tidak didengari oleh orang-orang yang berada di padang mahsyar. Ia disebut sebagai najwa. Najwa. Najwa ni apa? Berbisik-bisik antara Allah dan juga hamba dia tadi. Maknanya orang lain tak dengar. Kalau sebelah malam kita ni munajat, kan? Munajat kepada Allah. Munajat ni apa? Ambil daripada perkataan najwa tadilah. Munajat tu maknanya kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. So najwa, nanti di akhirat dia ada, Allah Ta'ala akan letakkan hijab. Manusia di padang mahsyar tu nampak lelaki tadi ni macam bercakap, tapi tak dengar apa yang dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Tengok-tengok dia sedang bersujud kepada Allah. Kerana apa? Allah ampunkan dosa-dosa dia. Itu disebut sebagai najwa. Jadi berbeza antara Allah bersama dengan orang mukmin dan Allah bersama dengan orang kafir. Yang ketiga yang kita boleh dapat daripada hadis ini adalah catatan amal kebaikan diletakkan di dalam satu bekas dan amal buruk di dalam satu bekas. Jadi nanti di akhirat nanti yang ditimbang di atas mizan itu bukan pahala dosa. Yang ditimbang di atas mizan itu adalah buku catatan amal kita tu. Buku catatan amal yang baik diletakkan di satu bekas, dan satu lagi buku catatan amal buruk diletakkan di satu bekas. Nak timbang yang mana lebih berat. Macam kes lelaki tadi ni, yang 99 kitab buku catatan amalan dia tadi ni semua buruk belaka duduk dalam satu bekas. Ada satu kebaikan yang dia buat, iaitu kalimah syahadah diletakkan di satu bekas. Dia begitu. Ya, buku catatan amal yang diletakkan di atas mizan itu, bukan diletakkan dosa dan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Siapa-siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, merekalah orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Surah Al-Mu'minun ayat 102, 103. Allah Ta'ala beritahu ni nanti dekat akhirat ada satu timbangan kepada buku catatan amalan kita. Nak tengok amalan apa yang paling banyak kita buat, sama ada amalan baik ataupun amalan buruk. Mungkin di atas dunia ni kita rasa kita dah buat baik banyak, tetapi kita tak tahu dalam amalan baik kita itu banyak pula kekurangan dia. Antara kekurangan yang kita buat dalam kebaikan kita ni apa? Satu, kita buat tak sempurna. Katakan kita semayang, siapa kat sini daripada takbiratul ihram sampailah dia bagi salam dia khusyuk? Kita pun akui, kan, kita semayang ni tak sempurna khusyuk dia. Nak boleh pergi khusyuk tu kita usaha dah. Tapi ada juga dia tak mai di tengah-tengah ni, kan. Duduk tengah semayang subuh elok dah, kita duduk bersiap pada awal tadi ni. Pukul 5 suku bangkit dah sejam sebelum daripada azan ni. Dah bersiap, dah bersih diri, dah pakai wangi-wangi ni nak menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagus dah. Tengah semayang tu dah cuba dah untuk khusyuk. Rakaat pertama mai, rakaat kedua angkat saja doa. Kunut tu dia teringat dah satgi lepas ni nak sarapan apa. Kan?
Tak boleh nak pi dah. Jadi amalan kita pun banyak kelompangan. Puasa kita contohnya, puasa, tapi ada juga nak mengumpat orang. Kan, mulut tak puasa, mata tak puasa. Kan. Dalam ibadat-ibadat yang lain, dalam bacaan Al-Quran, alhamdulillah bagus dah baca Quran tu. Tapi Nabi kata akan sampai satu masa ni orang baca Quran takat kerongkong. Dia berhenti takat sini je. Maknanya boleh baca, keluarkan suara, tapi dia sampai kerongkong je. Dia tak sampai ke dalam hati dia. Maknanya baca Quran tu dia tak menghayati pun apa yang Allah cakap dalam Quran tu. Apa yang Allah perintahkan dalam tu. Apa Allah yang nak Allah bagi tahu dalam Quran tu, tak sampai kat dia. Alhamdulillah lah hari ni banyak program yang nak bagi faham Al-Quran. Bukan sekadar boleh baca Quran, tapi nak bagi faham Quran. Macam Quran time tu kan. Selain daripada kita tengok tu, kita usaha sendiri cari apa maksud dia, apa maknanya, apa tafsirnya. Kalau tak larat nak cari sendiri, bolehlah tengok Quran time tu. Ya, nak kena faham maksud dia. So ibadat-ibadat kita pun ada kelompangan-kelompangan dia. Yang kedua, dalam kita buat amal ibadat, kadang-kadang kita buat benda yang menghilangkan pahala dia. Contohnya kalau kita sedekah. Bila kita sedekah, kita ungkit dekat orang yang kita bagi sedekah tu. Ataupun kita pergi cerita dekat kawan-kawan supaya kawan-kawan kita ni puji kita ni seorang dermawan. Habis hilang pahala dia. Sedekah banyak, tiap-tiap hari pun sedekah, tapi nak pujian manusia. Ada nilai tak pahala sedekah tu? Tak ada. Maka nampak baik, tetapi akhirnya hilang pahala dia. Yang ketiga, kita buat amalan ibadat, tetapi kita juga menzalimi manusia. Kita buka aib manusia, kita buat fitnah, kita sebarkan, panjangkan lagi fitnah-fitnah kepada dia, forward lagi. Hari ini dalam media sosial, Masya Allah, nak kata buka aib manusia, fitnah, memburuk-burukkan orang ni cukup banyak. Kita jangan jadi tumpang sekaki dengan mereka. Bahkan bukan kata tumpang sekaki, ada pula yang pergi tambah perisa lagi pula. Tambah perisa, tambah haji nama tu, bagi lagi sedap cerita fitnah tu lagi. Jadi orang yang maknanya manusia menzalimi manusia, kelak nanti di akhirat habis pahala amal ibadat dia. Diambil pahala, kata Nabi SAW, hari akhirat dia bawa di akhirat ni dengan pahala solat, pahala haji, pahala sedekah, pahala zakat, apa semua ni diambil pahala dia, diberikan kepada orang yang dia zalimi atas dunia dulu. Zalimi ni boleh jadi zalimi daripada sudut marwah. Zalim pada sudut marwah ni apa? Tadilah buka aib orang, fitnah orang. Tu dari sudut marwah. Zalim dari sudut marwah. Yang kedua, zalim daripada sudut harta benda. Dia tak patut dapat harta tu, tapi dia pergi rampas, dia pergi ambil. Beli tanah lot, contohnya beli tanah lot, tapi saja dia pergi bagi lebih tanah sebelah dia tu dengan tanah jiran, dia bagi lebih tanah dia tu sejengkai. Sejengkai, bukan ambil sekaki, sejengkai. Itu pun zalim dengan orang. Sebab itu hak orang. Kita pergi ambil hak orang walaupun sejengkai, itu pun nanti dekat akhirat akan dihitung, dikira. Kalau kita betul menzalimi jiran kita tu dengan ambil tanah dia sejengkai, esok pahala kita lah yang keluar bagi kepada jiran. Nak bayar dengan apa akhirat? Nak bayar dengan tanah balik? Tak ada.
Tak ada tanah kita dekat akhirat. Bayar dengan pahala. Yang ketiga, dia boleh jadi zalim kepada jiwa ataupun kepada nyawa. Pergi pukul orang, tak pasal-pasal bergaduh apa semua, bertumbuk dengan orang. Apatah lagi pergi bunuh orang pula. Allahu Akbar. Sedih dengar. Satu orang anak pergi penggai mak dia. Macam mana boleh jadi macam tu? Ini semua antara benda-benda yang merosakkan akal, iaitu dadah. Termasuklah arak, dia boleh pergi sampai tahap macam tu. Bila akal dia rosak, habis. Dia hilang pertimbangan dan dia boleh buat benda-benda yang menghilangkan nyawa orang atau membahayakan nyawa orang. Jadi itu amalan-amalan soleh yang kita rasa banyak, tetapi akhirat esok, Masya Allah, pipi tengok, mana amal soleh yang aku buat? Hilang dah. Dah masuk kepada orang yang kita zalimi, daripada sudut nyawa, daripada sudut harta, daripada sudut maruah. Itu yang kita takut. Kita duk rasa banyak, tapi akhirat esok rupanya sikit saja. Dan amalan dosa dan perbuatan dosa yang kita buat atas dunia ni, kita duk rasa sikit. Alah, kita duk buat dosa kecil-kecil je, bukan buat dosa besar, bukan mensyirikkan Allah, tak bunuh orang, tak derhaka kat mak ayah, tak buat dosa besar. Kita duk rasa kita buat dosa kecil. Bila pergi akhirat, dosa aku besar pula, banyak pula. Kenapa jadi macam ni? Padahal aku rasa aku dah buat dosa kecil je pun. Rupa-rupanya disebabkan kita duk rasa dosa kecil, kita buatlah secara berterusan. Buat tanpa rasa bersalah. Dan akhirnya bila kita pergi akhirat, lah itu yang besar. Bahkan kita pula menangguh-nangguh taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa dosa tu kecil, tak apa, tak taubat pun nanti Allah ampun. Kita duk rasa macam tu. Rupanya Allah nak ambil kira dosa kita tu. Tengok-tengok banyak, pahala sikit, dosa banyak. Maka apa jadi kepada kita? Bila ditimbang catatan amal itu di atas mizan, habis kita. Dia ada satu lagi golongan, dipanggil Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Siapa mereka ni? Mereka ni amalan kebaikan, amalan keburukan 50-50. Timbang tu duduk sama aja. Ashabul A'raf. Mereka ni menjadi orang yang begitu sangat-sangat takut pada hari itu. Sebab berat sikit je sebelah dosa ni, neraka terus. Jadi kita pun atas dunia ni, jangan kita duk rasa pahala kita banyak, dosa kita kecil. Boleh jadi pahala kita tak cukup lagi untuk memberatkan mizan di akhirat. Maka cari pahala-pahala daripada amalan-amalan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Antara amalan yang berat di atas mizan ni apa? Zikir, tasbih. Khususnya tasbih subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, dua kalimah yang dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah. Ringan di lidah tetapi berat di atas mizan, iaitu kalimah ini, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kalimah syahadah, dalam hadis ini disebut kalimah syahadah. Kalimah syahadah bukan sekali dalam hidup kita yang nak sebut. Bila masuk Islam sebut tu habis, tak. Betul dalam solat kita duk sebut.
Tapi di luar solat pun kita dituntut untuk disebut juga. Sebab Nabi pernah kata kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Sahabat tanya, kaifa nujadid imanana, macam mana kami nak memperbaharui iman kami? Dengan kalimah, kata Nabi, dengan kalimah la ilaha illallah. Kena sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu juga sebelum daripada tidur. Kita bimbang, itu tidur kita yang terakhir. Pejam mata, atas kaki, buka mata dalam kubur. Oh, tu paling takut. Pejam mata atas kaki, buka-buka, gelap gelamat. Lah, rupanya dalam kubur dah. Tadi tak sempat nak ucap syahadah sebagai kalimah terakhir kita. Kan ada hadis disebut, siapa yang kalimah terakhirnya adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syurga bagi dia. Maka jangan lupa sebelum daripada kita tidur itu kalimah syahadah. Yang seterusnya pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, bila amalan itu ditimbang di atas mizan, siapa yang berjaya, maka selamatlah daripada kehinaan dan keaiban dan kesengsaraan pada hari itu dan seterusnya. Jadi kena ingat, bila sampai di akhirat, kita nak berjaya. Kita nak berjaya untuk mendapatkan timbangan yang berat di sebelah amalan kebaikan kita. Kita tak mau amalan timbangan di sebelah amalan buruk itu menjadi berat. Maka sebab itu atas dunia ni kita cuba kurangkan amalan buruk kita. Mungkin setiap daripada kita ni ada perkara buruk yang kita buat. Nama manusia ni tak terlepas daripada dosa. Kita muhasabah balik apa amalan buruk yang kita masih buat sampai hari ini. Kita cuba untuk kikih sikit. Buang sikit-sikit. Sebab dosa ni adalah beban di akhirat. Macam orang pergi travel, kan? Orang pergi travel, dia tak bawa segala rumah dia, rumah yang asal lah. Mungkin hari ni dia bawa caravan, dia nampak macam rumah lah. Dia tak bawa rumah asal dia, perabot asal yang ada dalam rumah. Sebab itu akan jadi beban dia dalam travel. Kita ni travel atas dunia nak menuju ke akhirat. Kita tak mau bawa beban-beban ni. Kita nak bawa yang memudahkan kita dalam perjalanan kita. Jadi dosa adalah beban akhirat. Maka kita tak mau bawa sebab dia akan jadi beban kita nanti. Bahkan bukan beban memberatkan kita. Kita akan jadi sengsara pula dalam neraka. So sebab itu kena ingat, apa dosa yang kita buat itu adalah beban. Maka kita tak mau kepada beban, kita kena buang bebanan itu, iaitu kita kena buang dosa-dosa kita pelan-pelan. Kalaupun kita terjebak, cepat-cepat kita taubat kepada Allah. Selagi mana kita masih bernafas, selagi mana kita masih menyawa atas dunia ni, taubat itu setiap hari. Kena setiap hari. Nabi SAW tak ada dosa pun lebih 70 kali sehari istighfar kepada Allah, Nabi kata. Dalam sebuah riwayat yang lain sampai 100 kali. Sebab itu kita pun bukan tunggu kita buat dosa saja kita istighfar. Duduk saja-saja sebagai zikir kita kepada Allah, kita sebagai nak mendekatkan diri kita kepada Allah dengan istighfar. Bukan tunggu kita buat dosa baru kita istighfar. Kena sentiasa istighfar. Kut-kut ada dosa yang kita tak sangka, ada dosa yang kita tak perasan, maka dengan istighfar yang kita selalu sebut itu, maka dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Dan yang terakhir, pelajaran yang kita dapat daripada hadis ini adalah proses hisab. Nak dihitung amal kita ni dijalankan penuh ketulusan. Macam di mahkamah, kan? Bila sampai satu kes, masuk mahkamah, dibicarakan, diberi peluang untuk bela diri, diberi peluang untuk lantik peguam,
Tak boleh mahkamah ni bawa ke mahkamah lain pula yang lebih tinggi, kemudian dibawa ke mahkamah lebih tinggi. Maka proses penghisapan di akhirat jauh lebih telus, walaupun lebih detail, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jalankan. Allah Taala Maha Adil, maka Allah jalankan secara telus. Bukan sahaja ditunjukkan segala apa yang dicatat oleh malaikat, bahkan disuruh bela diri pula, bahkan diletakkan di atas timbangan lagi. Maka itu ketelusan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita, agar kita pun ambil pengajaran atas dunia pun kita perlu telus dalam menghukum seseorang. Jangan dengar satu berita terus kita nak hukum dia, terus kita nak kata kat dia. No, dia ada proses-proses dia, agar setiap manusia itu di atas dunia pun diadili dengan sebaik-baiknya, bahkan di akhirat lebih-lebih lagi Allah Ta'ala akan adili dengan sebaik-baiknya, sedetail-detailnya. Setiap amalan walaupun sebesar zarrah, sama ada baik atau buruk, semua itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Dan Allah sebut dalam hadis itu, hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maknanya betul kamu buat baik ini walaupun kecil, Allah akan bagi balasan. Betul kamu buat kejahatan walaupun kecil dan kamu tak minta ampun kepada Allah, Allah akan bagi balasan juga kepada perbuatan tersebut. Jadi sebab itulah jangan kita pandang remeh suatu amalan baik, dan jangan pandang remeh suatu amalan jahat. Maknanya jangan pandang remeh suatu amalan baik itu, maknanya buatlah walaupun orang nampak kecil, tapi kita buat. Dan jangan pandang remeh suatu amalan buruk, itu maknanya apa? Jangan kita rasa amalan tu sikit je dosa, tak apa kita buat. Jangan. Sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hadis yang kita bicarakan pada pagi ini memberi pengajaran yang besar dan berharga kepada kita yang masih hidup di atas dunia ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.